Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabri Ibrahim CKM. Semoga semua sekali sahabat-sahabat yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala tergerak hati awak untuk tengok bila saya ini. Saya doakan supaya semua sekali berada dalam keadaan sentiasa berfikiran positif, sentiasa positif dari segi terus belajar tanpa henti dan terus berusaha untuk apa? Untuk menambah harga diri dengan cara meningkatkan harga diri. Antaranya ialah dengan kita menambah ilmu pengetahuan. Jadi poinnya ialah sini, nilai diri kita ataupun persepsi orang kepada kita adakah bermanfaat atau tidak kepada masyarakat adalah diorang pandang dari sudut ilmu kita ataupun tahap akademik kita. That's why antara kayu ukur yang selalu orang guna pakai ialah sejauh manakah kita boleh belajar. Adakah setakat darjah 6 atau sekolah menengah atau universiti atau paling tinggi sehingga berjaya mendapat berapa banyak jumlah PhD. Itu kayu ukur yang digunakan pakai untuk membuat penilaian kepada harga diri kita. Justru itu poinnya ialah ia berkaitan rapat dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang kita miliki setinggi mana dan sejauh mana dan sejumlah mana ijazah atau PhD kita miliki boleh digunakan pakai sebagai satu tahap ilmu kita. Itu pertama sekali berkaitan rapat dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. So, bagaimana cara untuk buat keyakinan kita pada belakang ini? Saya akan cuba bercakap untuk diri sendiri, ya, bukan untuk anda, tapi diri sendiri. Kalau anda semua yang follow ni nak ambil, nak guna untuk diri sendiri, muat benar lah. Seperti biasa, saya buat bilah ini bukan untuk anda, tetapi untuk saya sendiri, berusaha memperbaiki dan memperelokkan mana yang kurang, mana yang lemah. Sebagai manusia biasa, kita lari daripada kelemahan, kesilapan. Justru itu, kita kena ingatlah bahawa inilah situasi dunia. Kita tak boleh lepas daripada melakukan kesilapan. Bagi kita yang bukan Rasul, bukan Nabi, bukan wali-wali ni, kesilapan adalah satu kelemahan. Tapi bagi Nabi-Nabi Rasul, kesilapan bukannya satu kelemahan, tapi antara cara bagaimana nak mengeluarkan satu hukum. That's why kita pada Rasul-Rasul, Nabi-Nabi macam Muhammad sendiri, tak erti nulis, tak erti membaca, bukan satu kelemahan, suatu kehebatan sebenarnya. Dan nak beritahu bahawa ada hikmah dia, ada rahsia dia. Cuma kadang-kadang akal kita tak dapat nak menilai sejauh manakah kita punya akal kita, ya, untuk menilai sesuatu perkara. So, ringkasnya ialah apa yang berlaku, sama ada kecil atau besar, senang atau susah, semua sekali mengandungi banyak hikmah yang mana akal kita tak mampu untuk menghalusi setiap amanah ataupun keamanah, hikmah yang Allah Ta'ala lakukan, kenakan, tetapkan ke atas kita. Ringkasnya, umumnya kita berkeyakinan, beriktikad bahawa apa sahaja yang berlaku ke atas kita, sama ada kita sukai atau tak sukai, sama ada senang atau sukar, suka duka, semua sekali mengandungi kebaikan yang banyak yang akan kita boleh fikir secara halus, sekadar umum sahaja. Umumnya ialah apa? Kita yakin bahawa Allah Ta'ala tidak melakukan satu perkara dengan sia-sia. Sekecil-kecil perkara itu Tuhan buat, sebesar-besar perkara itu buat, semua sekali mengandungi faedah yang banyak yang kadang-kadang akan kita berfikir. Okay? So, untuk memudahkan pilihan kita ambil secara umum bahawa kita yakin sesuatu yang Tuhan kenakan kepada kita mengandungi kebaikan hakikatnya. Cuma tak tahu bila terbongkar. Bila akan tahu tu mungkin selawat-lewatnya, mungkin di alam barzah besok, di saat timbangan lakukan, mungkin kita tahu ini dia hikmah dia, faedah dia berlaku kepada kita di semasa di dunia ni. Di akhirat baru kita tahu ini rupanya faedah kebaikan yang Tuhan beri kepada kita
berikutan berlaku sesuatu yang kita tak sangka, yang kita tak suka di alam dunia dahulu. Ya, hakikatnya satu perkara sebab masa nanti akan terbongkarlah, tahulah bahawa ini dia hikmah kebaikan dia kepada apa yang berlaku semasa di alam dunia dahulu. Orang sahabat-sahabat semua, itu mukadimah. Itu mukadimah ya. So saya nak bercakap berkenaan dengan topik utama itu, bagaimana cara untuk buat orang yakin kita. Bagaimana cara untuk buat orang yakin dengan kita. Ini sangat penting. Kalau saya sendiri, contoh ya, Rusnani, Ismail dan juga Anissa, apa khabar, Assalamualaikum, saya doakan kepada awak semua saat belaka ya. Jadi, poinnya ialah kalau anda nak tanya-tanya, tak masalah. Saya akan spend lebih kurang setengah jam ataupun 40 minit untuk sesi belah ini. Ya, untuk malam Rusnani, Ismail dan juga Anissa. Bukan niat saya untuk mengajak anda sebenarnya, tapi untuk diri sendiri. Untuk saya sendiri, ulang kaji supaya dari masa ke semasa, insya-Allah apa yang saya ada ini lebih kuat ingatan dia, lebih jelas, lebih kukuh dan lebih berkeyakinan dengan apa-apa ilmu yang saya dapat pada idola saya ataupun mentor saya ya. Anissa boleh tulis apa sahaja komen ya. Baik, bercakap tentang bagaimana cara untuk buat orang yakin tertinggal ya. Bagaimana cara untuk buat orang yakin? Saya betulkan tu, tertinggal yakin tu. Tertinggal perkataan yakin. Sekali lagi saya buat situ ya, untuk maksud orang yakin. Orang yakin. Barulah tak gantung ya. So bagaimana cara untuk buat orang yakin dengan kita? Bukan yang tu, yakin Saya betulkan yakin. Tu dia baru betul. Okey, sekejap saya tengok orang yakin. Select ejaan tu. Okey. Boleh sekat tu saya betulkan balik insya-Allah. Sekejap saya betulkan. Jangan lupa lah, kalau sekiranya apa saya share ada manfaat, anda boleh share live ini kepada orang yang memerlukannya. Okey. Bagaimana cara untuk buat orang yakin dengan apa? Dengan diri kita ataupun dengan produk kita. Okey, ataupun servis kita. Dia berkait rapat ya. Dia berkait rapat. Orang tak akan yakin kepada servis kita atau produk kita kalau tidak terlebih dahulu buat orang yakin dengan kita. Dengan kita pemilik produk ataupun servis. Jadi dalam hal ini, apakah cara untuk buat orang yakin dengan kita terlebih dahulu sebelum cerita tentang produk atau bisnes kita? Apa cara dia? So banyak cara. Saya akan cerita untuk sahabat-sahabat hari ini macam 5 cara. 5 cara bagaimana untuk buat orang yakin dengan kita terlebih dahulu. Sebelum kita nak bawa satu produk atau servis, supaya orang yakin kepada servis atau produk kita. Kenapa? Kerana begini tuan sahabat-sahabat semua, kerananya ialah isu utama di dalam masalah orang beli atau tak beli produk kita, isu utama ialah bukan pada produk atau servis, tetapi pada orang yang menjalankan bisnes atau produk berkenaan. Itu punca utama. Sebab tidak akan wujud perniagaan kalau di dunia tak ada orang. Itu asas dia. Tak akan wujud perniagaan, apa jua perniagaan, kalau sekiranya di planet bumi tidak ada manusia. Sebab ada manusia lah, maka menyebabkan wujudnya pelbagai jenis perniagaan. Itu asal dia. So isu utama ialah orang, bukannya apa yang diniagakan, bukannya pada apa yang dibisneskan. So untuk hal ini kita kena bercakap dahulu bagaimanakah supaya diri kita ini boleh memberi suatu aura keyakinan kepada orang melihat kita yang membawa atau menjalankan sesuatu perniagaan. Alright. So caranya saya bagi dengan 5 cara. Pertama sekali ialah Ibrahim sendiri bersalin nombor ni. Pertama sekali ialah dengan kata kunci recommendation. Recommendation. Okey, cara pertama untuk dapat keyakinan orang kepada kita ialah kita mesti mendapat recommendation daripada orang lain berkenaan dengan
credibility kita. So kita kena cari seorang, maknanya orang tertentu yang jujur ya. Yang jujur, makna mencerita tentang kita, bahawa kita mempunyai kemahiran atau kepakaian tertentu dalam bidang kita, yang mana dengan adanya kemahiran kita atau kepakaian itu, recommender tak diberitahu bahawa kita boleh membantu menyelesaikan masalah seseorang atau pihak atau kumpulan yang menghadapi masalah. Kalau kita sendiri direct membuat pengakuan, membuat claim bahawa kita boleh bantu orang begini kurang berkesan. Dia kurang berkesan. Dia kena ambil orang pihak kedua. Lagi bagus pihak kedua itu orang yang telah pun menggunakan produk kita atau servis kita. Kalau kita dapat makin ramai recommender ataupun orang yang telah pun menggunakan produk kita atau servis kita, dan dia orang dapati betul-betul berkualiti, betul-betul berkesan, betul-betul boleh menyelesaikan masalah orang, maka dia orang inilah boleh kita anggap dia orang sebagai recommender untuk kita kepada pihak yang bakal kita jumpa nanti. Itu cara dia. Kalau kita direct, kurang berkesan. Sebab orang akan salah faham bahawa kita nak menunjuk pandai, nak menunjuk hebat, nak menunjuk macam-macam lah. Okay? Menyebabkan apa? Menyebabkan bila mari persepsi macam tu, dia orang akan jadi agak tak selesa dengan kita. Tapi kalau sekali bagus, ni tip. Lagi bagusnya ialah orang yang mencari recommender tu rakan kepada dia. Ni sebab recommender lagi bagus, lagi berkesan lah. Ya. Recommender tadi lagi bagus berkesan. Recommender tu adalah kenalan dia. Recommender yang nak recommend kita tu adalah rakan baik dia. Dia tu orang yang kita nak jumpa lah, orang kita nak hadapi lah, orang yang kita nak present buat kita lah. Itu lagi bagus. Sebab biasa manusia ni dia lebih mudah percaya lah kepada orang yang paling rapat dengan dia. Best friend dia pula tu, mana orang telah menggunakan produk kita, servis kita dan proven berkesan, dia recommend kepada rakan dia bahawa gunalah produk ni. Sebab apa? Saya telah guna, memang berkesan sungguh lah. So dia ajak, beritahu kepada kawan dia tu bahawa kita punya produk memang bagus dan terbukti membantu menyelesaikan masalah. Dia katakan recommender tu adalah lagi bagus rakan baik dia. Alright, cara dia. So bila kita faham kepentingan recommender ni, kita perlu ambil begini. Kita bahasa badak menggunakan mana-mana orang yang pernah menggunakan produk atau servis kita sebagai recommender. Bermaksud kalau sahabat-sahabat nak pergi berjumpa orang ke, nak pergi apa lagi, nak pergi kenalkan produk ke, lagi bagus ada kenalan dia yang telah pun menggunakan produk kita sebagai recommender untuk kita. Itu poin penting yang saya cuba sampaikan. Okey, harap maklum ya. Sekejap saya nak setting sekejap sebelum kita bincang kepada poin ataupun cara yang kedua. Okey. Sekejap. Kalau ada apa tanya, bertanya ya. Dan kalau sekiranya apa saya share ini bermanfaat, anda boleh sharekan, maklumkan share kat belah ni kepada orang yang memerlukannya, insya-Allah. Okey. Sebab saya yakin di luar sana ramai lagi orang tak tahu, dan saya pun niat bukan untuk mengajar sangat. Saya guna belah itu sendiri sebenarnya untuk ulang kaji supaya ilmu saya ini tidak berkubur. Setelah saya ingat semua, insya-Allah maka mudahkan saya untuk ulang sampaikan kepada sahabat-sahabat semua yang memerlukannya lah. Okay. So bila kita tentang recommendation ni, ini penting sebab dia bukan dapat supaya orang tu
mudah percaya dengan cepat. So bila kita gunakan pihak ketiga yang telah terbukti menggunakan subjek atau produk kita, dia akan memberi suatu persepsi dalam orang ketiga tadi bahawa kita ni yang dia recommend ni mempunyai aura tersendiri, memiliki satu tahap credibility yang tersendiri. Sebab apa? Sebab dia yakin kawan baik dia tak akan berbohong. Biasa begitulah, kawan dia tak berbohong. So bila hal ini penting, maka inilah kepentingan dia. Cara yang pertama yang kita boleh guna pakai untuk bagaimana cara untuk buat orang yakin dengan kita yang run bisnes dahulu. Okay, baik, itu yang pertama. Saya kata yang kedua, cara kedua untuk mendapatkan keyakinan orang kepada kita ialah berkait rapat dengan endorsement. Okay, endorsement. Saya baca point ni, saya baca nota ni ya. Jika sebelum ini ya anda minta pelanggan yang terrecommend, mana kita minta pelanggan kita yang telah menggunakan produk kita tu terrecommend. Tapi endorsement pula adalah anda minta seorang pakar dalam bidang anda recommend nama dan bisnes anda. Itu kata endorsement. Tu point penting ya. Alright, saya tulis kat ini supaya dapat poinnya, supaya jelas dan nampak dengan jelas dalam fikiran kita yang mendengar ni. So endorsement pula adalah anda minta seseorang yang pakar dalam bidang kita lah, dalam bidang kita, supaya merekomenkan nama dan bisnes anda. Maka kita guna orang yang pakar. Tadi kita guna pelanggan kita sebagai recommendation. Yang ni kita bercakap tentang endorsement. So kita kena guna seorang ataupun lebih yang pakar dalam bidang kita. Contoh saya sendiri dalam bidang kesihatan perut, saya perlu cari orang pakar, mungkin doktor pakar ke orang ternama dah dalam bidang perut juga, yang akan menyebut ataupun beritahu nama atau bisnes saya. Contoh kalau anda berada dalam bidang kesihatan, jika produk anda pernah digunakan oleh seorang berpengaruh, pakar lah, cuba minta jasa baik dia untuk recommend anda sebagai trusted seller. Maksud kalau anda katalah doktor ke yang pernah menggunakan produk kita dan memang menjadi berkesan, so kita minta sebaik dia tu recommend kita sebagai seorang trusted seller. Right. So dengan cara ini, cara kita guna pakar dalam bidang kita ni, akan lebih mudah untuk orang percaya, yakin dengan credibility kita. Sebab manusia akan mudah percaya dengan apa-apa yang disyurkan oleh orang yang mereka percayai. Itu point dia. Baik, cara yang ketiga ialah untuk membuat orang yakin dengan kita adalah berkait rapat dengan pengalaman. Pengalaman. Okey, pengalaman juga membantu membuat orang yakin dengan kita. Pengalaman macam mana? Pengalaman sini adalah kita apabila anda tahu menentukan status anda di mata masyarakat. Kalau kita boleh meletakkan positioning status kita di mata masyarakat, mana orang tu ada kita sendiri, orang nampak kita ni ada capability, ada kebolehan tersendiri, ada pengalaman lama dalam bidang kita yang khusus, apa lagi yang cakap suatu perkara secara khusus, yang memiliki satu skill yang tak dapat orang lain. So semakin banyak kita berkongsi ilmu, pengalaman, dapat apa kita punya aktiviti kita, semakin akan semakin menaik credibility kita, dan ini menjadikan orang mudah percaya dengan kita. Okay, kata kunci sini lah apa dia. So point sini lah
educate lah. Kita perlu educate, kita betul perlu sentiasa berkongsi dengan masyarakat, sama ada melalui Facebook ke apa-apa platform boleh guna pakai untuk supaya kita mengeducatekan mindset masyarakat ataupun orang yang kita nak hadapi. Okey, ini penting sangat untuk kita faham. Sebab telah menjadi satu mindset dalam mind masyarakat, bila kita memiliki suatu kredibiliti, nampak orang lebih terpelajar, masyarakat saya rasa kata apa, memberi persepsi kita perlu hormat guru, perlu hormat orang yang ada derajat, perlu hormat yang orang ada title dan sebagainya. So benda-benda ini kita boleh serlahkan supaya orang melihat kita, masyarakat sebagainya, nampak kita ini mempunyai aura tersendiri. Lantas dia akan membantu untuk meningkatkan keyakinan orang kepada kita. Itu pengetahuan lah, ilmu pengetahuan dalam bidang kita yang cukup menyeluruh. Memang penting lah kita. That's why dalam hal ini kita kena ingat benda iaitu kena fokus, kena fokus. That's why untuk memiliki pengalaman yang menyeluruh, ia mesti fokus. Tak boleh, ini untuk yang baru bermula mesti fokus. Tak boleh kita pada nak bermula banyak sangat kita buat suatu bidang, especially kalau bidang tu tidak ada persamaan. Contoh, anda sama-sama buat bisnes, buat fokus pada peternakan, dengan sama buat perkapalan, sejauh tak boleh jauh sangat So fokus dahulu pada suatu bidang, suatu produk, suatu platform untuk membuat menaikkan ataupun mengumpulkan pengalaman kita dalam bidang kita, insyaAllah. Okay? So yang keempat, nak share dengan sahabat semua ialah berkenaan dengan pengetahuan. Pengetahuan pun satu benda yang perlu kita faham, perlu kita memiliki sebanyak mungkin pengetahuan, kerana pengetahuan ini adalah antara ilmu pengetahuan lah, ilmu. So yang keempat pengetahuan, ilmu pengetahuan. Semakin banyak kita memiliki ilmu pengetahuan yang merangkumi semua sudut berkenaan dengan bidang kita, memang dia akan menyebabkan orang yakin. Sebab kita boleh bercakap dalam pelbagai sudut dalam bidang kita dan secara terperinci dalam bidang kita secara lengkap. Ini penting sangat kita kuasai pengetahuan, kerana boleh bantu kepada membuat orang yakin dengan kita. Right? Dan yang kelima tentulah berkaitan dengan poin kelima, iaitu buktikan. Kita kena result. Kita kena beri bukti. Bukti ni boleh juga melalui kita punya customer kita sedia ada, melalui endorsement, pengalaman. So bila kita boleh tunjuk bukti bahawa apa yang cakap ni, ini result dia, berarti pada orang ke, dalam bentuk orang, dalam bentuk video, dalam bentuk kita buat showcase kepada minta mana-mana orang yang telah menggunakan produk kita atau menggunakan servis kita tu bercerita bahawa semenjak dia menggunakan apa-apa ilmu kita share dia orang tu, memang menjadi lagi menyebabkan orang akan yakin dengan kita, dengan kredibiliti kita. So result atau bukti cukup berkesan untuk mendapatkan keyakinan orang kepada kita sebagai orang yang kita ni yang membuat suatu perkara, sama ada produk ataupun servis lah. Okay, itu dia. That's why dalam hal ini untuk dapatkan bukti, jangan lupa benda, kita perlu simpan rekod atau database kepada mana-mana result yang kita dapat. Dapat benda tu kita boleh olah bentuk video, boleh apa bentuk, boleh perkataan, macam-macam. Lagi bagus ialah kalau boleh result tadi orang yang pernah menggunakan produk kita bercakap, menggunakan live ke, menggunakan video dan sebagainya. Ini penting, sangat penting, kerana buktilah menyebabkan orang tak boleh menyangkal
kredibiliti kita. Semakin banyak bukti kita boleh berikan, insya-Allah makin menyebabkan orang semakin yakin dengan kebolehan kita dalam bidang kita. Okey, itu 5 perkara, 5 cara untuk bagaimana buat orang yakin dengan kita. Saya sendiri pun masih lagi dalam usaha untuk membina keyakinan diri. Masih banyak yang perlu saya perbaiki. That's why saya perlu ulang bahawa ibadah saya ini bukan untuk mengajar anda, tapi untuk saya sendiri mempertingkatkan kualiti diri dalam proses mempergunakan atau mempraktikkan mana-mana ilmu ataupun teknik yang saya miliki ini, dan saya gunakan ibadah ini untuk saya membina kredibiliti saya dan mendapatkan keyakinan anda semua. Alright, so sahabat-sahabat semua yang sedang bersama saya ini, anda boleh follow saya untuk lebih lanjut di sini. Saya bagi untuk memudahkan anda follow saya setempat tentang pelbagai teknik atau tips berkenaan dengan saya fokus kepada pemasaran zero cost, dan tentulah anda nak tengok apakah sebenarnya bukti saya, anda boleh tengok kat situ. Yang saya bagi ni itu Sabri Ibrahim CKM tahap 1 tahap 2, tempat saya mengumpulkan setempat apa-apa bila seperti ini ke ataupun apa info berkenaan dengan pemasaran di dalam link saya ping tu. Okey, alright, hingga kita jumpa next live, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua sahabat yang sudah bersama saya, dan jangan lupa untuk kalau ada manfaat anda komen dan share, serta jangan lupa untuk join link yang saya bagi tu Sabri Ibrahim CKM tahap 1 dan tahap 2, dan menghimpunkan mana-mana ibadah saya kat situ setempat untuk apa? Untuk memudahkan fokus satu bab berkenaan dengan pemasaran zero cost, insya-Allah. Itu bidang saya dan mudah-mudahan manfaat. Jumpa next live. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.